Thalassemia adalah genetic disorder di mana dia melibatkan penyakit darah, iaitu specifically darah merah kita. So orang yang ada thalassemia ni, dia mengalami masalah untuk menghasilkan protein yang kita panggil sebagai hemoglobin. Hemoglobin ni adalah very important untuk memastikan kita punya sel darah merah boleh bawa oksigen yang mencukupi supaya kita boleh melakukan aktiviti seharian kita lah, kehidupan kita. Okey, so apa jadi bila kita tak cukup hemoglobin ni, maka kita akan mengalami keadaan di mana kita panggil sebagai anemia. Anemia tu adalah kekurangan darah merah. Okey, so untuk patient yang ada thalassemia ni, kita kena faham thalassemia ni dia juga boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis. Commonly kita tahu sebagai alpha thalassemia dan juga beta thalassemia. Kita boleh classify juga thalassemia ni kepada beberapa perkara lagi, iaitu seperti thalassemia trait, and then thalassemia carrier, and then major thalassemia. Kalaulah kata contoh, bila kita ambil ujian darah, katakan ada dua orang, satu lelaki dan satu lagi perempuan. Kedua-duanya ada thalassemia carrier. So kemudian apa yang kita buat di peringkat klinik kesihatan, kita akan refer patient ni kepada ONG klinik untuk sesi counselling, di mana doktor akan explain apa itu risiko yang anda akan hadapi sekiranya kedua-dua orang pasangan thalassemia ni dia kahwin. Tendensi untuk dia dapat anak yang mempunyai major thalassemia iaitu sebanyak 25%. So kalau kata seorang sahaja yang ada thalassemia, seorang lagi tak ada thalassemia carrier, means dia memang totally normal. Risiko untuk dapat anak yang ada major thalassemia tu sangat tipis, tapi you boleh ada anak yang ada carrier. Anak itu adalah satu blessing, tapi kita tak nak benda tu jadi kemudian faktor punca pergaduhan antara suami isteri ke apa-apa ke, kita tak nak. So kita nak husband and wife tu faham risiko kalau kata kedua-duanya married dan apa possibility yang boleh berlaku, dan sekiranya kedua-duanya bersetuju dan nak kahwin juga, boleh, bukan tak boleh, tapi you kena faham risiko yang you akan hadapi dan you kena tahu macam mana you nak manage later on lah the risk. So untuk mereka yang ada major thalassemia tadi, kebanyakannya memang akan menghadapi masalah di mana dia kena ada regular blood transfusion. Dia kena replace balik darah dia yang kurang tadi, and then dia akan kena tambah balik, masuk balik darah. Almost every month anak tu akan melalui perkara yang sama lah. Dan beberapa masalah lain yang akan dihadapi oleh mereka yang mengalami masalah major thalassemia ni adalah seperti growth retardation. Maksudnya dia akan ada masalah tumbesaran. Kebanyakan mereka lebih short stature, dia pendek lah, dia tak boleh membesar. Darah dia tak ada banyak oksigen, so badan dia tak boleh membesar. Yang kedua, daripada physical karakteristik dia, kita akan nampak dia ada frontal bossing. Kepala dia nampak lebih besar, gigi dia tu nampak lebih ke depan, dan dia juga nampak sedikit kuning kulit dia. So itu antara benda yang kita boleh nampak kepada mereka yang ada masalah major thalassemia. Tetapi untuk carrier thalassemia ni, most of the time dia tak tahu pun dia ada carrier thalassemia, sebab kadang-kadang dia tak ada simptom anemia. Kalau dia ada pun very mild. Baru-baru ni ada juga setengah patient yang cakap dia tak buat pun thalassemia screen tu, dah kahwin baru dia tahu bila dia buka buku pregnancy dia ada masalah HB dia very low. Bila kita investigate, dan kita tahu dia ada masalah thalassemia carrier. So untuk yang belum kahwin ataupun baru berkahwin, kalau kata anda belum lagi buat ujian thalassemia screening ni, anda boleh buat di mana-mana klinik kesihatan yang terdekat dengan anda, ataupun anda boleh pergi ke private lab ataupun mana-mana private klinik untuk lakukan saringan thalassemia. Bagi tahu dekat doktor tu, kata saya nak buat ujian untuk check thalassemia status. Thank you.